Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nada binti Abdul Halim dan rakan pembentang saya Arfana Syah binti Arudin akan mewakili kumpulan 2 bagi membentang mengenai langkah guru mendapatkan dana bagi membantu pelajar miskin. Baik, berikut merupakan ahli kumpulan kami yang lain, iaitu Tuan Nur Arifah binti Tuan Alidin, Nuraimi binti Abdul Razak, Nur Aisyah Adawiyah binti Khalid, Nurul Nisa binti Azmi dan juga Ahmad Amirul Helmi bin Sulaiman. Seterusnya beralih kepada isi kandungan kami, yang mana 6 langkah untuk membantu pelajar miskin mendapatkan dana. Yang pertama, mewujudkan tabung kebajikan dan bergabung dengan satu organisasi. Langkah yang kedua, menghebohkan beasiswa. Langkah yang ketiga, membantu pelajar untuk mendapatkan KWPM. KWA mendapatkan bantuan KWAPM. Yang keempat, mencadangkan permohonan zakat. Yang kelima, menawarkan rancangan makanan tambahan iaitu RMT. Yang keenam, menawarkan bantuan skim voucher to shirt. Baik, kita akan beralih kepada slide yang pertama, menghuraikan langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama ialah mewujudkan tabung kebajikan. Mewujudkan tabung kebajikan di sini bermaksud kita sebagai cikgu perlu mencadangkan atau menubuhkan dana kebajikan di sekolah masing-masing. Kerana semestinya setiap sekolah pasti akan ada golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Walaupun tak semua sekolah, tapi kebanyakan sekolah pasti ada seorang, dua orang ataupun mungkin lebih ramai lagi pelajar yang datang daripada keluarga yang tidak berkemampuan. Okey, untuk usaha ini dia bertujuan untuk menghapuskan jurang pendidikan antara pelajar berkemampuan dengan pelajar yang tidak berkemampuan. Okey, bagi seorang guru ataupun bagi seorang pendidik, warga pendidik, kita tak boleh biarkan pelajar yang miskin ini tidak dapat bantuan yang sepatutnya untuk pendidikan dan untuk keperluan persekolahan mereka. Itu rasa macam tidak adil bagi mereka. Jadi kita kena cari langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, untuk mewujudkan tabung kebajikan ni, setiap sekolah ataupun usaha ini merupakan satu konsep sumbangan yang berakal, yang mana dia tabung ini diwujudkan untuk untuk guru-guru di sekolah tersebut. Jadi sumbangan yang diberikan adalah daripada guru tersebut. Contoh kalau satu sekolah tu ada 20 orang cikgu, maknanya 20 orang cikgu itulah akan menyumbang dalam tabung pendidikan yang disediakan tu. Contoh di sini kita dapat lihat, jika terdapat seorang 20 orang guru di sebuah sekolah dan setiap daripadanya menyumbang RM30, sekurang-kurangnya sebanyak RM30, maka maksimum setiap bulan dana yang dapat dikumpulkan ialah RM600. Kalau RM600 tu kali dengan setahun, kali dengan 12, sekolah boleh dapat RM7,200 untuk bantu pelajar-pelajar yang miskin ni. Itu baru RM30. Belum lagi kalau memang ditetapkan sekurang-kurangnya RM50 ataupun daripada sumbangan ikhlas para guru ke. Jadinya kalau daripada sini kita boleh nampak cikgu-cikgu tu mesti ada perasaan prihatin mereka untuk anak-anak ini yang tidak mendapat pendidikan yang secukupnya berbanding dengan keluarga yang berkemampuan. Okey, seterusnya bergabung. Cikgu juga boleh bergabung dengan organisasi luar untuk membantu pelajar-pelajar ini, membantu golongan-golongan pelajar ini. Okey, caranya, tapi maknanya guru-guru boleh untuk usaha ini, ia merupakan aktiviti sukarela yang dijalankan di luar waktu sekolah. Ya, sebab guru-guru yang bergabung dengan organisasi luar. Jadi apa-apa aktiviti atau program ataupun
kutipan dilakukan di luar waktu sekolah, bukan di dalam sekolah. Kerana ia melibatkan sumbangan orang luar, sumbangan orang ramai. Okey, sumbangan ini dibuat melalui kerjasama pihak luar. Pihak luar ni siapa? Pihak luar ni boleh terdiri daripada masyarakat, syarikat swasta, badan bukan kerajaan, pihak-pihak sukarela. Okey, dengan caranya guru-guru ni boleh kumpulkan orang-orang yang bersependapat dengannya. Contoh, orang-orang yang memang dengan sepenuh hati dan dengan rela hati untuk mewujudkan satu organisasi ini dan untuk bergabung dan membentuk satu kumpulan. Dan guru-guru ni boleh rancang program atau aktiviti bagi mendidik anggota masyarakat mengenai kemiskinan dan mengalu-alukan lagi orang ramai untuk tampil menghulurkan sumbangan mereka. Seterusnya sumbangan yang dihulurkan akan terus disalurkan kepada pihak sekolah. Kalau tak nak untuk pihak sekolah sendiri pun, kalau ada lebih, organisasi tersebut boleh sumbangkan kepada sekolah-sekolah yang lagi memerlukan. Okey. Okey, untuk langkah yang kedua ialah menghebohkan beasiswa bagi pelajar dengan ibu bapa yang berpendapatan rendah. Okey, untuk usaha ini, kerajaan Malaysia dah sediakan dana melalui program-program pendidikan untuk membolehkan para pelajar ni melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi, antaranya JPA, PTPTN dan MARA. Untuk bantuan keuangan seperti ini, ia akan dapat memperluaskan lagi peluang para belia. Bukan sahaja untuk ini, fokusnya untuk ibu bapa ataupun keluarga yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi mereka boleh merapatkan jurang lagi antara pelajar. Jadi peluang pendidikan yang mereka dapat tu sama rata dengan keluarga yang berkemampuan. Seterusnya, untuk usaha ini, guru perlu ambil maklum berkaitan dengan beasiswa seperti laman web beasiswa, dan juga guru ini perlu membantu pelajar dalam melengkapkan permohonan beasiswa. Jadi peranan guru di sini sangat-sangat penting supaya pelajar ini tidak ketinggalan atau tidak keciciran dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna. Terusnya, langkah yang ketiga ialah guru membantu dalam mendapatkan bantuan KWAPM. KWAPM ni apa? KWAPM ni merujuk kepada Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin. Okey. Bantuan KWPM ni sebenarnya merupakan bantuan secara khusus yang ditubuhkan oleh kerajaan kepada murid miskin berwarga negara Malaysia. Dan yang menariknya, bantuan ini tidak terkecuali kepada semua golongan bangsa dan agama, dengan harapan dapat mengelakkan keciciran murid, malahan juga dapat meningkatkan tahap pencapaian akademik serta menjana kecermangan pelajar secara holistik. Okey. Untuk bantuan ini terdapat dalam dua jenis, iaitu pemberian wang tunai dan juga pemberian wang bukan tunai, termasuk pakaian seragam sekolah, peralatan sekolah dan keperluan-keperluan lain bagi persekolahan murid. Dan juga bantuan ini sekaligus dapat memangkin murid untuk mencapai kecermangan dan pendidikan. Seterusnya, pelajar ini dapat ilmu dengan baik. Okey, apa yang guru perlu buat untuk usaha ni? Okey, guru perlu memastikan proses permohonan dilaksanakan dengan baik. Maknanya, guru perlu monitor apa yang pelajar isi, kandungan maklumat-maklumat, perlu diberi penekanan yang lebih sikitlah supaya permohonan dapat diluluskan dengan mudah. Seterusnya, proses semakan kelayakan dilakukan dengan teliti. Jadi guru-guru perlu ambil beratlah apa kelayakan-kelayakan diperlukan untuk seseorang pelajar itu
mengisi bantuan tersebut. Lepas dah tengok kelayakan semua tu, guru ni perlu memastikan seluruh proses permohonan bantuan dilaksanakan dengan berhemah agar sebarang kesilapan ataupun sebarang masalah tidak berlaku yang akan tidak berlaku supaya tidak merisaukan murid dan ibu bapa untuk proses permohonan yang dijalankan. Seterusnya, saya berikan kepada rakan pembentang saya iaitu Arafah Nashwa. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang kedua, saya Arafah Nashwa. Saya akan sambung slide seterusnya iaitu langkah yang keempat yang boleh dilakukan oleh seorang guru ataupun bakal guru dalam membantu pelajar miskin. Langkah yang seterusnya adalah mencadangkan permohonan zakat kepada pelajar miskin. Okey, contoh bantuan yang ada untuk pelajar yang ingin sambungkan pembelajaran adalah skim bantuan pelajaran, derma siswa, dan juga bantuan yuran persekolahan. Seperti yang saya tahu, setiap negeri akan sediakan bantuan pembelajaran untuk setiap pelajar yang ingin sambung pelajaran mereka. Jadi, sebagai seorang guru ataupun bakal guru, apa yang boleh dilakukan untuk membantu pelajar yang miskin? Guru tu sendiri boleh menguar-uarkan bantuan zakat yang ada kepada pelajar yang layak. Okey. Seterusnya, guru tu boleh memberi bantuan dan bimbingan semasa permohonan. Sebab kebanyakannya pelajar yang miskin ni, dia orang tak ada kemudahan teknologi yang macam telefon, tak ada internet yang tak kuat sangat. Jadi, apa-apa maklumat tentang zakat ataupun bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk pelajar, mereka tak tahu. Jadi, dengan adanya guru sebagai medium untuk sampaikan maklumat zakat ataupun beasiswa yang ada dekat dalam kerajaan sediakan untuk mereka. Jadi sebagai seorang guru tu, mereka gunakan internet tu untuk mengetahui tentang beasiswa, dan bila sampai ke sekolah, diorang boleh bagi tahu zakat apa yang untuk pelajar boleh mohon. Okey. Langkah yang seterusnya adalah menawarkan rancangan makanan tambahan ataupun RMT kepada pelajar. Okey, RMT ni adalah bantuan makanan tambahan untuk murid-murid sekolah rendah, terutamanya dari luar bandar dan golongan yang berpendapatan rendah. Okey, bantuan makanan ni biasanya dia akan bagi makanan untuk pelajar yang layak di sekolah. Okey, bantuan ni sangat penting untuk pelajar sebab contohnya macam sarapan pagi. Semua orang perlukan sarapan pagi, tapi untuk pelajar yang miskin, diorang tak dapat nak sediakan sarapan pagi. Jadi apabila sekolah tu sediakan bantuan makanan kepada pelajar yang miskin, daripada situ pelajar tu dapat makanan, jadi diorang akan boleh mulakan harian diorang di sekolah tu dengan lebih bersemangat. Okey, tindakan guru tu adalah guru menguar-uarkan maklumat tentang bantuan RMT kepada pelajar. Maksudnya, guru tu bagi informasi kepada ibu bapa tentang bantuan makanan yang disediakan di sekolah. Jadi, ia tak membebankan ibu bapa yang miskin untuk sediakan makanan. Jadi, anak-anak pelajar yang miskin dapat makanan di sekolah. Okey. Seterusnya, guru boleh memilih dan mengedarkan senarai murid yang layak menerima bantuan. Okey, setiap bantuan yang disediakan mesti ada syarat-syarat dia. Jadi biasanya pelajar yang miskin ni memang akan dapat makanan. Jadi kalau dengan adanya guru tu akan pilih pelajar mana yang sesuai untuk menerima bantuan makanan ni. Jadi kalau pelajar yang mampu, diorang tak layak lah untuk terima bantuan makanan ni. Orang yang layak je dapat terima bantuan makanan ni. Okey, langkah yang terakhir yang boleh dilakukan oleh guru ataupun bakal guru dalam membantu pelajar yang miskin adalah guru tu sendiri menawarkan skim voucher tuition. Okey, skim voucher tuition ni adalah potongan harga untuk kelas tuition yang di luar, di mana skim ni diberikan kepada guru mata pelajaran oleh pihak luar
daripada tuition luar untuk menggalakkan pelajar sekolah tu untuk menyertai tuition. Okey, skim ni biasanya akan memberi potongan harga kepada pelajar untuk menyertai tuition lah. Okey, sebagai guru mata pelajaran, guru mata pelajaran ni boleh melakukan pemilihan kepada pelajar yang betul-betul sesuai untuk menerima skim voucher tuition ni, supaya mereka dapat menyertai tuition seperti pelajar-pelajar yang lain. Okey, peranan ibu bapa juga boleh membuat permohonan kepada sekolah untuk menerima skim voucher tuition ni untuk anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka ni dapat menyertai tuition yang ada lah. Okey, seterusnya dalam memastikan skim voucher tuition ni berkesan, guru besar ataupun semua pihak di sekolah memainkan peranan, terutamanya guru besar. Okey, guru besar boleh memastikan skim voucher tuition ni diterima oleh pelajar yang betul-betul layak. Okey, guru besar juga boleh memastikan tuition tu berjalan dengan sempurna. Okey, guru besar tu juga boleh menentukan bilangan pelajar yang layak untuk menerima skim voucher tuition ni. Okey, dari kesimpulannya, guru tu sendiri boleh menawarkan voucher tuition yang terdapat di sekolah untuk pelajar-pelajar dan pilih pelajar yang sesuai untuk menerima skim voucher tuition tersebut. Okey, sebagai kesimpulannya, usaha guru dalam membantu pelajar, terutamanya pelajar yang miskin, merupakan tindakan yang sangat diharapkan oleh kerajaan. Kenapa? Kerana kerajaan sudah sediakan bantuan untuk pelajar, terutamanya pelajar yang miskin, untuk sambung pelajaran. Dengan adanya usaha guru dalam membantu pelajar ni sendiri untuk mendapatkan bantuan, ini merupakan satu kerjasama yang sangat diharapkan oleh kerajaan dalam membantu pelajar untuk meneruskan pembelajaran mereka. Okey, kerajaan dah sediakan bantuan. Dengan adanya guru sebagai medium untuk menyampaikan bantuan yang disediakan kepada pelajar, merupakan satu tindakan yang sangat profesional. Okey, usaha guru ni dalam membantu pelajar ni menunjukkan kerjasama antara pihak guru dan juga kerajaan dalam membantu pelajar, terutamanya pelajar yang miskin. Okey, daripada kerjasama tu, pendidikan di Malaysia pasti akan semakin berkembang kerana kerjasama antara guru dan kerajaan dalam membantu pelajar yang, terutamanya pelajar yang miskin. Okey, hasilnya, daripada hasil usaha yang dilakukan oleh guru, kesemua pelajar dapat berpeluang untuk menerima pendidikan meskipun mereka tiada pendapatan yang tinggi. Daripada situ, semua pelajar akan mempunyai peluang untuk sambung belajar. Jadi guru tu sendiri mesti membantu pelajar tu sendiri dalam mendapatkan bantuan keuangan, terutamanya pelajar yang miskin. Okey, sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.